Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah saya, Ustaz Muhammad Nur Azli bin Muhammad Zaini, sahabat-sahabat dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya Muhammad Hazib bin Zulkifli daripada kelas 1A, Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi Mara Shah Alam akan membentangkan video tugasan bagi subjek Akidah Islamiyah. Saya daripada kumpulan 1 yang membawa tajuk Alam Barzakh. Alhamdulillah, hari ini saya akan mengupas bahagian saya dalam tajuk ini pada topik kewujudan Alam Barzakh. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat membahaskan ilmu akidah terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat ataupun dikenali sebagai al-ghaibiyat. Kewujudan alam barzakh yang mana merupakan skop perbahasan dalam as-sam'iyat, kerana ia sesuatu perkara yang tiada cara untuk mengetahui dan mencapainya melainkan dengan cara mendengar dan mengetahuinya melalui Al-Quran, As-Sunnah. Perkara al-ghaibiyat adalah sesuatu benda yang tidak mampu dirasai oleh diri tangan, mata, sentuhan, yakni panca indera. Malahan akal juga tidak mampu untuk mengalami hakikat alam ghaib. Tanda seseorang itu berjaya di akhirat ialah beriman dengan perkara ghaib, yakni membenarkan segala apa yang tidak dapat dirasai oleh panca indera seperti alam barzakh, hari akhirat, kebangkitan, pahala dan dosa, sirat, mizan, malaikat, jin, roh, syurga dan neraka. Ini dapat dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya pada Allah dan kesempurnaannya. Ia menjadi petunjuk bagi orang yang hendak bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan salat serta membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang turunkan kepadamu wahai Muhammad dan kitab-kitab turunkan sebelummu, serta mereka yakin adanya hari kiamat. Dan mereka itulah orang yang diberikan petunjuk daripada Tuhan mereka, dan juga mereka lah orang yang berjaya. Suratul Baqarah ayat 2 hingga ayat 5. Sebagai orang Islam, kita maklum dan beriman bahawa alam barzakh merupakan destinasi manusia selepas alam dunia. Ianya berlaku tatkala roh dicabut, lalu manusia itu akan mati dengan dipisahkan jasad dan rohnya. Terdapat 5 tahap kehidupan manusia yang perlu ditempuhi. Bermula daripada alam roh, diikuti alam rahim, seterusnya alam dunia, kemudian berpindah ke alam barzakh, dan destinasi akhir ialah alam akhirat. Selepas meninggalnya seseorang, maka berlakunya pemindahan alam dunia kepada alam barzakh, yakni kubur. Lebih luas berbanding alam dunia dan pastinya tidak sama dengan dunia. Suasana dan keadaannya di alam barzakh dianggap seperti transit sementara sebelum terjadinya kemusnahan dunia, yakni hari kiamat, dan seterusnya dihimpunkan daripada mahsyar. Lalu manusia akan hitung mengikut amalannya sewaktu di dunia. Dengan wujudnya alam kubur ataupun alam barzakh ini menjadi peringatan bagi manusia di dalam alam barzakh adanya nikmat dan siksaan di dalamnya. Jika baik amalan seseorang itu, maka diberi nikmat dan kebahagiaan. Jika sebaliknya, siksaan menanti bagi amal yang jahat. Saya bawa kepada isi yang pertama, iaitu definisi dan konsep kewujudan alam barzakh. Perkataan alam barzakh ini berasal daripada kalimah bahasa Arab yang bermaksud sekat-sekatan dan halang-halangan. Ia juga membawa maksud kepada penghadang ataupun dinding ataupun tembok di antara dua benda ataupun benteng yang menghalang di antara satu sama lain. Penghadang atau benteng di antara dunia dan akhirat. Masa yang memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Bermulanya selepas kematian di dunia dan berakhirnya selepas kematian di akhirat. Ini adalah sebagai pendapat-pendapat ulama'. Ada juga yang mengistilahkan alam barzakh sebagai kubur, iaitu digunakan sebagai penyembelihan orang yang sudah mati. Dan juga barzakh dan kubur mempunyai pengertian yang sama. Ibnu Manzur menyatakan alam barzakh
ialah suatu tempat di antara dunia dan akhirat sebelum dihimpunkan di padang mahsyar, iaitu daripada waktu mati sehinggalah dibangkitkan. Jadi sesiapa yang mati bermakna dia telah memasuki alam barzakh. Manakala Imam Muhammad Ar-Razi mengatakan makna barzakh iaitu dinding pembatas antara dua benda, dan juga membawa makna apa yang terdapat di antara alam dunia dan alam akhirat semenjak dari waktu kematian seseorang sehingga dah dia dibangkitkan. Barang siapa yang mati, maka itu bermakna dia telah masuk ke dalam alam barzakh. Saya mengambil pendapat seorang ulama besar Al-Azhar Syarif, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi berkata, di hadapan mereka ada sesuatu yang menyekat untuk kembali ke alam dunia. Di sini muktamad bahawa mereka tidak akan berjaya untuk kembali ke alam dunia kerana sudah pasti setelah berlakunya hari kebangkitan, seorang itu tidak akan dapat kembali ke alam dunia kerana semua manusia akan tinggal di alam akhirat buat selama-lamanya. Kita dapat memahami bahawa alam barzakh itu wujud dan merupakan satu terminal ataupun tempat yang sudah pasti akan diduduki oleh mereka yang sudah meninggal dunia sebelum dihimpunkan di padang mahsyar. Maka dengan itu, penyertaan alam akhirat adalah untuk mereka yang berada di alam barzakh yang akan dibangkitkan semula kelak apabila berlakunya hari kiamat dan kehancuran balik alam semesta ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maksudnya, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya sehingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Saya beralih kepada isi yang kedua, kubur sebagai persinggahan pertama menuju ke alam akhirat. Persinggahan pertama di alam kubur pastinya keadaannya gelap dan sempit. Manusia tinggal bersendirian di dalamnya. Maka mereka akan berhadapan dengan soalan daripada dua malaikat di dalam kubur. Ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan semula roh, pendengaran dan penglihatan, kemudian menyusun pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tentang Tuhan, agama dan nabinya. Orang yang meninggal dunia akan memperoleh nikmat ataupun azab berdasarkan jawapan yang diberikan. Setelah manusia meninggal dunia, jenazahnya akan dikemumikan dalam liang lahat dan mereka itu bermulanya detik perpindahnya alam dunia ke alam barzakh. Tambahan lagi di alam kubur, seperti yang kita ketahui bahawa ianya adalah tempat atau lokasi dihimpunkan jasad manusia yang telah mati. Ini bertepatan dengan kalamullah di dalam surah Al-Insyiqaq yang bermaksud sesungguhnya kamu tetap akan jalani peringkat demi peringkat kehidupan. Surah Al-Insyiqaq ayat 19. Seorang ulama besar Arab Saudi, Syekh Prof. Dr. Muhammad Saleh Al-Fauzan mengupaskan ayat ini, berkata, sesungguhnya kalian akan melalui tahap demi tahap dan keadaan demi keadaan yang berbeza-beza dan berubah dalam hidupnya. Bermula daripada janin di perut ibunya, kemudian setelah dilahirkan jadilah dia bayi yang diberikan susu, kemudian menjadi kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian memasuki masa tua dan sampai ke tahap usia yang sudah lanjut, kemudian dia akan mati dan dikuburkan. Dan apabila tiba waktunya dia akan dibangkitkan kembali daripada kematiannya, itulah situasi yang bakal dihadapi dan tahap-tahap yang ditempuhi oleh setiap manusia. Pada persinggahan pertama ini merupakan destinasi menuju alam akhirat, yang mana apabila tibanya hari kiamat nanti tiada lagi kehidupan kecuali kehidupan tahap terakhir, yakni kehidupan akhirat. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pernah berkata dan dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur itu ialah destinasi pertama daripada destinasi akhirat. Jika selamat di situ, maka selepasnya lebih mudah. Jika tidak selamat di situ, maka selepasnya lebih susah. Uthman berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun melainkan alam kubur itu lebih mengerikan. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Mustadrak. Manusia yang telah bergelar sebagai mayat dan jenazah akan diusung di atas bahu-bahu orang yang hidup, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Wajahnya dibuka untuk ditatap, lalu dikambus dan ditabur tanah bumi ke atas jenazah. Hakikat manusia ini berasal daripada tanah.
dan dia cipta daripada tanah, yang mana dia juga akan dikebumikan selepas kematian ke dalam tanah. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Taha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bermaksud daripada bumi lah kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Seterusnya, isi yang ketiga pula, peristiwa dan keadaan terhadap manusia di alam barzakh. Bermula segala macam ujian yang perlu ditempuhi oleh manusia setelah dikebumikan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia berkata, tak kala Rasulullah SAW berada di kebun bini Bani Najjar sambil menunggang di atas keldai milik baginda, dan kami, yakni mereka sahabat Zaid bin Thabit dan bersama Rasulullah bersama baginda, tiba-tiba keldainya membelok, keldai baginda Rasulullah membelok dan hampir menjatuhkan baginda. Rupa-rupanya keldai itu melihat ada kubur, kira-kira 4, 5 atau 6 kubur. Lalu baginda bertanya kepada mereka, siapakah penghuni kubur itu? Dan siapakah dan bilakah meninggalnya dan dikuburkan mayat tersebut? Lalu mereka menjawab, sesungguhnya mereka meninggal semasa melakukan syirik. Rasulullah menjawab, sesungguhnya umat ini diuji dan diduga di dalam kuburnya. Kalau bukan kerana khawatir jika kamu mendengar siksa kubur, sehingga kamu tidak mahu menguburkan jenazah ini, aku berdoa kepada Allah untuk mendengarkan siksa kubur kepada kamu seperti yang aku dengar. Lalu baginda Rasulullah SAW menghadapkan wajah baginda terhadap mereka dan menyuruh mereka supaya berlindunglah kepada Allah dari siksa neraka, dan berlindunglah kepada Allah dari fitnah yang baik, yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan juga berlindunglah kepada Allah daripada fitnah Dajjal. Lalu mereka menjawab, kami berlindung kepada perkara yang sedemikian itu. Hadis ini merupakan hadis riwayat Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, wa in kanat ghayra salihatin qalat ya waylaha, aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kull shay'in illa al-insana, walau sami'a al-insanu la su'iqa." Yang bermaksud, apabila jenazah sudah diletakkan, orang ramai mengusungnya di atas bahu masing-masing. Jika jenazah seseorang itu yang ia adalah orang soleh, maka ia berkata, segerakan aku. Jika tidak soleh, ia berkata kepada keluarganya, alangkah celakanya, ke manakah mereka membawa pergi. Suara itu didengar di semua makhluk, melainkan manusia. Jika manusia mendengarnya, pasti ia akan pingsan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Manakala diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, inna lil qabri daghtatan law kana ahadun najan minha naja Sa'ad bin Mu'az. Yang bermaksud, sesungguhnya kubur itu mempunyai himpitan yang sekiranya ada yang terselamat daripada himpitan itu, maka dialah Sa'ad bin Mu'az. Hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahihul Jami'. Maka ketahuilah bahawa kubur itu mempunyai himpitan yang tidak ada seorang pun yang akan terlepas ataupun selamat daripadanya, sama ada orang itu muda maupun tua. Sesungguhnya ia akan mendatangi penghuni-penghuni kubur, termasuklah juga lelaki, perempuan, muda dan tua, orang beriman dan sebaliknya. Adapun Abu Hurairah meriwayatkan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika seseorang mayat dikuburkan, akan datang dua malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan kepadanya. Mereka itulah malaikat muka dan nakir yang bertanya mengenai Rasul. Maka mayat tersebut akan mengakui keimanan kepada Nabi dan Allah. Lalu diluaskan kubur sepanjang 70 kali hasta, dan cahaya di dalamnya juga akan ditunjukkan. Dan malaikat berkata padanya, tidurlah seperti pasangan pengantin. Seandainya mayat tersebut adalah orang yang munafik dan tidak dapat menyebut perkataan seperti orang beriman, maka dua malaikat tersebut akan berkata kepada bumi untuk menghimpit mayat munafik dan diseksa dengan azab yang berterusan sehingga Allah SWT membangkitnya di hari pembalasan. Sedangkan orang munafik dihimpit, apatah lagi orang-orang yang kafir, sudah tentu diazab seberat-beratnya.
Waliyazubillah. Dan para ulama berpendapat bahawa sesiapa ingin selamat daripada siksa kubur, maka ia hendak dan istiqamah pada 4 hal dan menjauhi 4 hal. 4 hal yang mesti diamalkan secara istiqamah ialah melakukan salat, sedekah, membaca Al-Quran dan bertasbih. Amalan yang ini akan menerangkan dan melapangkan kubur. Ada pun 4 perkara yang mesti dijauhkan dan dielakkan, seperti berdusta, khianah, menghasut dan mengambil ringan masalah kencing, yakni kencing yang tidak dibersihkan dan tidak tus. Saya beralih pula kepada dalil dhaif, yakni esei keempat, dalil dhaif dan dalil palsu tentang perihal alam barzakh. Imam Albani ada menyebut sebuah hadis dalam kitab Al-Silsilah Al-Dhaifah daripada Ali bin Abu Talib, berkata Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan untuk kami kebumikan mayat di tengah-tengah kubur orang-orang yang saleh, maka sesungguhnya orang yang sudah mati akan disakiti dengan jiran kubur yang jahat sebagaimana disakiti dengannya ketika hidup. Daripada Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Tuhfatul Mawdud, yang bermaksud apabila meninggalnya dunia seseorang daripada saudara kamu, maka ratakanlah tanah ke atas kuburnya dan berdirilah kamu pada bahagian kepala kuburnya. Kemudian berkatalah, wahai fulan bin fulanah, sesungguhnya dia mendengar apa yang disebut namun dia tidak mampu menjawab. Kemudian katakan sedemikian, wahai fulan bin anak fulanah, maka dia duduk tegak. Kemudian katakanlah, wahai fulan anak fulanah, maka dia berkata, semoga Allah merahmati kamu, tetapi kamu semua tidak merasai apa yang berlaku. Kemudian berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya tidak diketahui ibunya? Baginda bersabda, nasabkan dia kepada nama Hawa, wahai fulan anak Hawa. Riwayat hadis ini riwayat Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Mawdud. Hadis ini diberi penilaian dan disepakati pakar al-muhadis sebagai hadis yang dhaif. Adapun sebuah hadis yang diberikan statusnya sebagai hadis maudhu', iaitu hadis palsu mengenai panggilan kubur terhadap manusia. Hadis ini menjadi kebiasaan dalam pengetahuan masyarakat dan mesti dibendung agar masyarakat tidak mempercayai hadis palsu. Yang diriwayatkan an Abi Hurairah, yang daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar bersama dengan Rasulullah untuk menziarah seorang jenazah. Kemudian bagi dia duduk di kuburnya dan bersabda, tidak akan ada seorang yang datang ke kubur ini melainkan kubur itu akan menyahut dengan suara yang tegar dan fasih, wahai anak Adam, bagaimana kau melupakan aku? Tidakkah kamu tahu bahawa aku adalah rumah yang keseorangan, rumah yang asing, rumah kepada binatang buas, dan rumah ulat cacing, dan rumah kesempitan, melainkan bagi siapa yang Allah meluaskannya. Kemudian kubur itu sama ada ia merupakan taman daripada taman-taman syurga ataupun lubang-lubang api neraka. Diriwayatkan daripada At-Tabrani dalam Al-Awsat. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, alam barzakh merupakan alam selepas kematian. Dan kali ini saya masuk kepada isi yang kelima, iaitu kepercayaan agama lain terhadap alam selepas kematian. Saya mengambil contoh iaitu agama Kristian. Kepercayaan Kristian tentang kehidupan selepas mati adalah berdasarkan kebangkitan Yesus Kristus. Orang Kristian percaya bahawa kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebahagian daripada rancangan Tuhan untuk manusia. Melalui kebangkitannya di kayu salib, melalui kematiannya di kayu salib, Yesus dihukum bagi mengganti dirinya sebagai tebusan atas dosa manusia. Oleh itu, hubungan manusia dengan Tuhan dipulihkan. Ini dipanggil pendamaian. Orang Kristian percaya bahawa 3 hari selepas kematian, Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian dan sekali lagi menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya. Ini diambil bermaksud bahawa pengorbanan Yesus adalah kemenangan atas dosa dan kematian. Walaupun kematian fizikal masih berlaku, mereka yang percaya bahawa Kristian dan menjalani kehidupan yang baik diberikan kehidupan kekal di syurga. Ramai orang Kristian percaya bahawa selepas kematian mereka akan dibawa ke hadirat Tuhan dan mereka akan dihakimi kerana perbuatan yang telah mereka lakukan atau gagal lakukan semasa hidup mereka.
Sungguh pun begitu, orang yang menganut agama selain Islam tetap akan kekal di dalam neraka pada hari akhirat buat selama-lamanya. Walaupun mereka menyangka adanya syurga dan neraka buat mereka berdasarkan amalan yang telah dilakukan di dunia. Namun tiada simbol pertemuan atau pertemuan antara Islam dan kesinambungannya antara agama lain di akhirat kelak. Ini bermakna hanya manusia mengikuti agama Islam sebagai agama fitrah sahaja dijamin akan kekal di mana-mana syurga yang akan masukinya buat selama-lamanya. Manakala orang yang kafir serta syirik akan membawa seorang itu kekal abadi di dalam neraka. Sungguh benar bahawa orang kafir akan tembakkan di dalam neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Bayyinah yang bermaksud sesungguhnya orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan musyrikin berada di dalam neraka jahanam, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya itu. Dan mereka adalah seburuk-buruk kejadian. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik kejadian. Ganjaran mereka di sisi Allah adalah syurga. Syurga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka redha terhadap Allah. Dan demikian itu bagi siapa yang takut kepada Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 7. Sebagai kesimpulannya di sini ialah alam barzah di mana nyawa setiap orang yang beriman dan orang yang kafir dan pelaku maksiat tinggal di dalam alam ini buat sementara sebelum terjadinya hari kebangkitan. Kewujudan alam barzah adalah hakikat sebenar yang bakal dilalui oleh manusia seperti mana perbahasan dijelaskan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis serta pendapat ulama. Semua manusia akan merasai alam barzah tanpa dikecualikan oleh siapa pun. Manusia yang beriman yang banyak melakukan amal kebajikan akan merasai suasana yang aman dan diberikan nikmat-nikmat dan dijauhkan azab serta siksa kubur. Alam barzah ini yang merupakan pemisah atau sepadan antara dunia dan akhirat. Dan dalamnya juga manusia diibaratkan berada dalam tahanan reman sementara menunggu saat perbicaraan di mahkamah Allah pada hari akhirat. Oleh itu, penulis menyeru agar setiap dari kita bermuhasabah dan kembali kepada Allah dan merenung diri sendiri sama ada kita bersedia menghadapi kematian ataupun tidak. Pastinya menggerunkan kita kerana apabila sudah memasuki alam ini, maknanya berpisahlah daripada dunia. Tiada peluang lagi kembali ke dunia untuk melakukan amal kebajikan. Dunia hanyalah persinggahan dan bersifat sementara dan kehidupannya adalah singkat. Manusia perlu membuka amalan kebaikan dan akan dibawa ke sana dan dihitung seterusnya akan dimasuki sama ada syurga maupun neraka. Di sana kehidupan sebenar yang kekal dan selama-lamanya. Justru itu bersegilah melakukan amal kebaikan, mentaati suruhan Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangannya supaya hidup lebih selamat dan terjamin. Kewujudan alam barzah ini sebahagian peringatan kepada orang beriman semasa hidup di dunia agar sentiasa menjauhi maksiat dan dosa-dosa. Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyayangi hamba-hambanya yang sentiasa bertaubat serta bertakwa padanya. Terima kasih kepada semua pihak, terutamanya pensyarah dan sahabat-sahabat saya sekalian. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua pihak, terutamanya pensyarah dan sahabat-sahabat saya sekalian. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua pihak, terutamanya pensyarah dan sahabat-sahabat saya sekalian. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada